Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Amira binti Muhammad Samudin, nombor matrik 281623 daripada kumpulan G bagi subjek Kenegaraan Malaysia. Nama pensyarah saya Cik Rusni Suri binti Abdul Rashid. Saya memilih tajuk kolonialisme dan imperialisme daripada bab 3, kolonialisme. Sebelum kita bercakap mengenai kolonialisme dan imperialisme, mari kita lihat sama-sama apakah itu penjajahan. Maksud penjajahan ialah penguasaan dan kawalan sebuah kuasa asing terhadap sesebuah wilayah dan penduduknya di atas kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Konsep penjajahan terbahagi kepada dua, iaitu kolonialisme dan imperialisme. Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Imperialisme merupakan perluasan kuasa atau pengaruh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Menurut Nadal dan Curtis, imperialisme ialah suatu perkembangan kuasa atau kawalan sama ada secara langsung atau secara tidak langsung dari segi politik dan ekonomi oleh suatu kerajaan yang lebih kuat atau bangsa terhadap masyarakat atau bangsa yang lain yang lebih lemah berbanding mereka. Bagaimana pula dengan konsep kolonialisme? Kolonialisme merupakan tindakan sebuah negara yang mengeksploitasi atau mendominasi sesuatu kawasan serta masyarakat yang dianggap lemah dan ia meliputi daripada pelbagai sudut iaitu ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan. Kolonialisme berlaku kerana ia merupakan kesan daripada imperialisme. Etosentrisme merupakan salah satu faktor imperialisme. Etosentrisme merupakan kepercayaan yang mempercayai bahawa bangsa individu tersebut adalah lebih mulia daripada bangsa lain. Mereka juga memandang rendah, memandang hina kepada pihak lain. Ini mengakibatkan rasa bangga diri dan megah terhadap bangsa sendiri. Seterusnya ialah egoisme, iaitu semangat patriotisme yang fanatik dan melampau sehingga mereka membenci bangsa lain. Mereka juga mempercayai bahawa mereka perlu memenuhi konsep white man burden. Faktor seterusnya ialah agama. Mereka menganggap mereka mempunyai misi agama untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan seperti penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara mundur. Ia juga berlaku kerana persaingan pengembangan agama terutamanya agama. Faktor seterusnya ialah keinginan mereka menjadi kuasa besar. Mereka ingin menjadi kuasa besar di kalangan negara-negara barat. Mereka ingin menjadi kuasa yang paling besar di kalangan negara barat agar negara barat lain tunduk dan patuh kepada mereka. Pada tahun 1870-an, orang Inggeris mendakwa bahawa mereka ialah orang yang paling berkuasa dan mereka mula menjajah negara-negara di benua Asia dan Afrika. Seterusnya ialah faktor penggalakan kolonialisme iaitu 3G. G yang pertama ialah God ataupun Tuhan. Ia adalah untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Kristian. Seterusnya, gold iaitu mereka ingin mencari sumber bahan mentah atau sumber bahan asli untuk memenuhi keperluan mereka. Kerana pada ketika ini negara-negara barat mula mengalami revolusi. Seterusnya ialah glory. Glory ialah ingin menjadi kuasa besar. Pemusuhan tradisi di antara negara-negara Eropah mengakibatkan berlakunya kolonialisme. Mengapa tanah Melayu menjadi rebutan penjajah? Hal ini kerana kedudukan geografi yang strategik. Kedudukan yang strategik ini mengakibatkan tanah Melayu mula mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan mula menarik perhatian penjajah-penjajah barat. Yang kedua, tanah Melayu kaya dengan bahan mentah. Akibat berlakunya revolusi di kawasan barat, mereka mula
memerlukan bahan-bahan mentah yang kaya di Tanah Melayu. Tanah Melayu terdapat banyak bahan mentah seperti getah dan biji timah. Disebabkan berlakunya imperialisme dan kolonialisme, mereka memerlukan pengkalan tentera dan Tanah Melayu merupakan tempat yang paling sesuai untuk dijadikan pengkalan tentera akibat kedudukannya yang sangat strategik. Disebabkan berlakunya revolusi di kawasan barat, mereka memerlukan pasaran baru untuk memasarkan revolusi dan ciptaan mereka yang baru. Hal ini mengakibatkan mereka melakukan penjajahan kepada negara-negara lain. Sekarang mari kita lihat kesan-kesan kolonialisme dan imperialisme dari segi sosial, ekonomi dan politik terhadap Tanah Melayu. Yang pertama dari segi sosial ialah kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Masyarakat majmuk yang wujud kini berlaku pada zaman kolonialisme. Hal ini kerana kedatangan buruh-buruh asing yang dibawa masuk oleh pihak penjajah ke dalam Tanah Melayu. Yang kedua ialah masyarakat Melayu mula menjadi ketinggalan dari segi pendidikan kerana pihak penjajah tidak memberikan peluang untuk masyarakat Melayu mendapatkan pendidikan. Seterusnya, pendapatan juga diasingkan mengikut kaum seperti masyarakat Melayu berada di kawasan kampung, masyarakat Cina di kawasan bandar dan masyarakat India berada di kawasan peladangan. Oleh kerana kawasan pendapatan diasingkan mengikut kaum, perpaduan di antara kaum amat sukar dipupuk pada ketika ini. Seterusnya dari segi ekonomi ialah pertukaran daripada ekonomi tradisi kepada ekonomi moden. Sebagai contoh, sistem barter yang dulu dijalankan di Tanah Melayu ditukar kepada sistem mata wang setelah penjajah mula menjajah Tanah Melayu. Hasil ekonomi yang sebelum ini diperoleh oleh masyarakat di Tanah Melayu dikaut oleh pihak penjajah dan masyarakat Melayu mula dipinggirkan daripada meraih ekonomi mereka. Seterusnya, oleh kerana berlakunya penjajahan di Tanah Melayu, secara tidak langsung berlaku pembangunan yang mendadak dan pesat di Tanah Melayu. Pihak penjajah mula membina bangunan-bangunan yang tinggi di kawasan bandar. Dari segi politik pula, kolonialisme dan imperialisme mengakibatkan kuasa politik raja dan sultan menjadi semakin berkurangan dan peranan pembesar-pembesar semakin pudar di Tanah Melayu. Di Tanah Melayu juga berlaku perubahan sistem pemerintahan dan pemerintah kini tidak lagi dipilih secara keturunan, tapi dipilih dengan cara pilihan raya. Kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk ini ialah kolonialisme dan imperialisme merupakan dua konsep penjajahan. Yang kedua, kolonialisme dan imperialisme telah mengakibatkan banyaknya berlaku perubahan di Tanah Melayu dari segi politik, sosial, ekonomi dan pemerintahan. Perubahan-perubahan ini telah membawa kepada Malaysia yang kita ada sekarang. Dan yang terakhir, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghargai jasa nenek moyang kita yang telah berusaha untuk memperoleh kemerdekaan yang kita kecapi kini. Kita perlulah menghargai dan sentiasa mengamalkan semangat patriotisme terhadap negara kita.